Ramai orang Malaysia berminat dengan Hamka, tapi ia tidak tahu akar kepada pemikiran Hamka. Cuba lihat pada cerita Hamka datang ke Tanah Melayu. Ini tak apa, saya orang Malaysia yang cerita. Kalau orang Indonesia baca, kata lain kan. Hamka cerita tentang kedatangan ayahnya ke Tanah Melayu pada tahun 1916. Lihat pada muka surat 8. Dia, ini saya sebut, pasal dia sebut pasal mufti. Menjadi mufti dalam kerajaan-kerajaan Melayu itu sangatlah megahnya. Memakai pakaian rasmi yang pakai polet, berpisang sesikat di bau. Number one dress. Jubah berukir-ukir benang emas dan serban dari sutra dan berkereta sendiri. Rakyat pun sangat takut dan taat, sisanya dimakan, sepah sirihnya dikunyah, dan kalau beliau hendak kahwin, bismillah. Seterusnya Profesor Hamka kata, sebelum beliau datang telah keluar fatwa Syekhul Islam, yakni gelaran mufti Tanah Melayu itu, menyatakan bahawasanya akan datang kemari seorang ulama yang sesat lagi menyesatkan, Wahabi, kaum muda, tidak percaya kepada ulama-ulama dan keluar dari mazhab Syafi'i. Ini Hamka cerita peristiwa 1916. Kemudian kata Hamka lagi, bahkan ketika terjadi pertemuan ulama Sumatera Malaya yang diadakan Jepun pada tahun 1943 di Singapura, sengaja beberapa orang ulama Singapura menemui kami sebelum perjumpaan dimulai. Menyatakan bahawa sekali-kali jangan dibawa kemari fahaman-fahaman yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ini Muhammadiyah boleh ambil nota. Dan keluar dari mazhab Syafi'i. Ketika ada kawan-kawan yang nakal memberitahu bahawa saya anak Haji Rasul, yang Hamka, mata ulama itu melotot seperti biji rambutan melihat saya, dan saya pun nekat pula bagaimana nekatnya ayah saya. Takut benar ulama-ulama di sana. Kalau pada waktu itu bahawa mazhab Syafi'i akan berubah lantaran kaum muda Sumatera dan Muhammadiyah di Jawa. Alangkah sempitnya, perkara pakaian pun mereka kaitkan dengan mempertahankan berfikir dalam satu mazhab. Tiada heran, sebab feidulisme raja-raja di sana sebagai raja Islam bersandarkan kepada ulama kolot yang mengutamakan taklid kepada ulama supaya rakyat taat kepada ulama, ertinya kepada raja, ertinya kepada Inggeris. Ini siapa yang dengar ni cerita sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Tapi ini adalah realiti, keengganan untuk berubah, yang mana telah Hamka bangkitkan di dalam penulisannya. Ramai orang Malaysia berminat dengan Hamka, tapi ia tidak tahu akar kepada pemikiran Hamka. Kalau dia tahu tu dia susah hati sikit. Tapi pelis okey, kita meraihkan pada hari pertama lagi. Ini imam-imam di belakang ada kata kerja saya. Kata Hamka lagi. Cuba tengok muka surat 9 tu. Memang apabila dia, sebenarnya saya kena tulis atas sikit. Hamka jawab mereka yang mula memfitnah gerakan pembaharuan. Dan fitnah memang dahsyat ketika itu. Dan begitu berkesinambungan setiap zaman. Kata Hamka, memang apabila orang kehabisan hujah dan alasan, mereka pun kembali memakai pekakas fitnah. Dan inilah yang menyebabkan pecah belah umat Islam berkaum tua, berkaum muda. Sebenarnya berkaum tua, bukan tuan, berkaum tua. Dulu isu kaum tua, kaum muda. Kaum tua ni konservatif, kaum muda ni reformis. Bagi kami yang dikatakan kaum muda itu tidaklah keberatan jika dituduh Wahabi. Tuduh dah masa tu. Masa zaman tu. Kalau 20 atau 30 tahun yang lalu, semasa pengetahuan agama hanya boleh dipercayai oleh mufti sahaja, mungkin orang takut dikatakan Wahabi. Ini Hamka kata lama. Tetapi sekarang yang telah tahu bahawa Wahabi tidak lain adalah penganut mazhab Hambali
dan memang mazhab Hambali itu terkenal mazhab yang keras mempertahankan sunnah dan yang berpengaruh memperbaharui faham mazhab Hambali itu ialah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. Oleh sebab itu bagi kami dituduh Wahabi bukanlah satu penghinaan. Tapi kita di Perlis bukan Wahabi lah. Tapi artinya tuduhan itu, tuduhan yang sama, berbeza aja ya Wahabi, berbeza ya Wahabi. Dan Muhammadiyah Indonesia pun cuba mengelaknya, tapi walaupun saya tengok sedikit berjaya, tapi banyak juga yang kurang berjaya. Kadang-kadang. Isu kaum tua dan isu kaum muda ialah isu yang dibangkitkan pada zaman itu. Kalau kita lihat Hamka pada muka surat 10 tu menyebut, ini boleh tengok kod buku-buku Hamka yang saya ambil tentang isu yang sama yang Hamka bangkitkan tentang menurut lughah yang dipakai dalam bahasa Arab dinamakan mazhab salaf, dan salaf itu artinya nenek moyang yang dahulu-dahulu. Lawannya ialah khalaf. Di Mesir golongan Muhammad Abduh dinamai mazhab salaf. Orang Wahabi di tanah Arab juga dinamakan juga mazhab salaf. Artinya semuanya kaum tua. Inilah suatu pengertian yang salah yang berlaku di negeri kita selama 50 tahun. Maka tukang-tukang bid'ah, tukang khurafat, tukang menambah-nambah tiang agama atas tiangnya yang asli sepatutnya digelar kaum muda, dan yang hendak langsung berpegang dengan yang asal dan hulu agama sepatutnya digelar kaum tua. Dan kaum tua dan muda di Indonesia dan Melaya dan Siam sudah taklid sahaja erti yang salah 50 tahun lamanya. Maksudnya Hamka kata patutnya yang dinamakan kaum tua itu ialah pembaharuan, kerana mereka balik kepada mazhab salaf. Dan kalau kita tengok idea Hamka sama juga dengan idea pembaharuan di sini, mereka lebih pada Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan juga sama dengan Kiai Ahmad Dahlan, Rashid Ridha. Bukan idea Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudiannya, saya bukan pro atau kon, tapi ramai orang ingat asalnya daripada Muhammad Abdul Wahab, tapi tidak. Pembaharuan di sekitar Asia Tenggara banyak pada hari-hari awalnya terpengaruh dengan gerakan Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Jamaluddin Al-Afghani juga termasuk dalam rangkaian itu, guru mereka. Walaupun Jamaluddin Al-Afghani itu kadang-kadang ada sikit diskusi mengenainya.